Okey, sekarang kita masuk prinsip Pascal. Okey, jadi prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalai yang tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalai. Okey, maksudnya kalau kita kenakan tekanan di sebelah sini, okey, kita kenakan tekanan. Jadi tekanan dalam kesemua bendalai, okey, keseluruhan bendalai yang tertutup ini tekanannya adalah sama, dia akan disebarkan. Walaupun kita kenakan tekanan di sini, tekanan akan bergerak ke seluruh bendalai. Jadi di hujung sini juga akan merasai tekanan yang sama. Dan sekiranya ada lubang, okey, ada lubang di mana-mana, okey, menyebabkan air akan terpancut. Walaupun kita berikan tekanan di sebelah sini, tetapi jika ada lubang di mana-mana, air akan terpancut. Okey. Okey, ini penerangannya lah. Bila omboh ditekan, suatu daya dikenakan ke atas permukaan air dan tekanan akan terhasil. Jadi bila kita tekan omboh di sini, okey, tekan omboh di sini, okey, pada satu permukaan, tekanan akan terhasil dan tekanan akan dipindahkan ke seluruh air secara seragam pada semua arah. Okey, itu yang dia bagi tahu. Jadi di sini bila kita sediakan dua piston, okey, bila kita tekan piston yang pertama, okey, tekanan yang sama akan bergerak dan menolak piston yang kedua ini bergerak ke atas. Okey, ini nanti saya terangkan lebih lanjut. Okey, jadi ini adalah, okey, bentuk ini adalah sistem, kita panggil sistem hidrolik. Okey, sistem hidrolik juga bertindak sebagai sistem pengganda daya. Apa maksudnya sistem pengganda daya? Okey, katakan di sini, okey, luas permukaan di sini adalah A1 dan luas permukaan untuk yang piston yang kedua adalah A2, ini adalah 10 kali ganda daripada A1. Jadi apabila kita kenakan satu daya F1 di sini, kita kenakan satu daya ke atas permukaan A1, okey, satu tekanan akan terhasil dan tekanan tersebut dalam menggunakan formula yang ini. Okey, dan di sini juga, okey, jika kita kenakan daya, kita katakan letak kenderaan di sini. Okey, daya yang terhasil di sini adalah P2 menggunakan formula yang sama. Okey, dan kita tahu bahawa, okey, tekanan akan bertindak seragam dalam keseluruhan bendalai. Jadi kita tahu bahawa menurut prinsip Pascal, P1 adalah sama dengan P2. Jadi daripada formula ini, okey, kita ubah kepada formula yang ini dan kita ganti P1 ini sebab dia sama, jadi kita katakan dia adalah P sahaja. Jadi kita dapat F1 sama dengan PA1. Okey. Okey, dan untuk di sebelah sini, okey, untuk F2 adalah, okey, F2 adalah PA2. P2 ini kita ganti dengan P. Dan kita tahu bahawa A2 sama dengan 10 kali A1. Sekarang ni kita ganti A1 di sini. Okey, jadi kita dapat P 10A1 dan kita dapat, okey, saya sambung di sini. Okey, kita dapat 10 PA1. Jadi 10 PA1 ini sama dengan F1. Jadi kita ganti, kita dapat 10 F1. Jadi bermaksud F2 ini adalah 10 kali ganda F1 disebabkan A2 adalah 10 ganda A1. Okey, ini adalah prinsip Pascal. Okey, ini saya dah terangkan tadi. Okey, dia mengatakan selain sistem hidrolik, okey, sistem hidrolik ini dia menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Okey, digunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Okey, jadi daripada yang saya terangkan tadi, okey, daya yang bertindak pada omboh kecil boleh menghasilkan daya yang lebih besar ke atas omboh yang besar. Jadi kita kenakan daya F1 di sini, okey, pada omboh yang kecil menyebabkan, okey, daya F2 iaitu 10 kali ganda daripada F1 sekiranya A2 ini 10 kali ganda daripada A1 akan menyebabkan daya yang lebih berkali ganda terhasil pada F2. Jadi di sini dikata daya yang bertindak pada omboh kecil menghasilkan daya yang lebih besar pada omboh besar. Okey. Jadi sebab daya terhasil di sini akan bergantung kepada
luas permukaan A 2. Okey, jadi kita kenakan daya yang kecil pada omboh yang kecil akan menghasilkan daya yang besar pada omboh yang lebih besar. Okey, jadi ini menunjukkan hidrolik bukan sahaja memindahkan tenaga tapi menggandakan daya. Okey, tujuannya untuk mengangkat objek yang lebih besar, terutamanya kenderaan dan sebagainya. Okey, ini bagaimana tekanan dipindahkan sehingga menghasilkan daya F2. Jadi katakan pada omboh kecil ini kita tekan output. Okey, output jadi daya input. Jadi F2 adalah daya input dikenakan ke atas omboh input. Ini juga kita panggil omboh input. Jadi bila kita kenakan daya ke atas omboh input, tekanan akan terhasil. Okey, tekanan akan terhasil dan tekanan dipindahkan secara seragam ke omboh output di sini. Okey, dia akan pindahkan tekanan secara seragam. Okey, kemudian tekanan yang terhasil tadi akan bertindak pada permukaan yang kedua, okey, dan menghasilkan daya output. Okey, yang bertindak pada arah yang ke atas lah. Kali-kali ini kita tolak ke bawah, jadi di sini daya akan bertindak ke atas. Jadi apa sahaja objek yang kita letak atas ini akan menolak daya itu. Okey. Okey, untuk formula, formula untuk omboh input, kita buat formula P1 sama dengan F1A1, dan untuk omboh output, formulanya adalah P2 F2A2. Jadi kita tahu bahawa tekanan adalah tekanan dipindahkan dari input ke output, dan kita tahu bahawa P1 sama dengan P2. Jadi kita gantikan P2 di sini, jadi kita dapat satu formula yang kita panggil rumus prinsip Pascal. Okey, jadi ini adalah rumus prinsip Pascal. Okey, ini untuk kira faktor penggandaan. Jadi faktor penggandaan, kita ambil A2 bahagi A1. Jadi secara logiknya yang saya dah tunjukkan tadi, kalau A2 adalah 10 kali ganda A1, secara automatik kita juga akan dapat F2 10 kali ganda F1. Jadi 10 ini merupakan faktor penggandaan. Okey, jadi untuk cari penggandaan, A2 bahagi A1. Okey, tak ada apa. Okey, ini adalah aplikasi prinsip Pascal. Jadi ini juga saya dah terangkan. Kita bagi satu daya yang kecil pada omboh yang kecil akan menghasilkan daya yang besar pada omboh yang lebih besar. Jadi bertindak sebagai jadi prinsip Pascal ini diaplikasikan dalam sistem hidrolik. Jadi inilah sistem hidrolik. Okey, ini juga prinsip Pascal dalam brake kenderaan. Jadi sistem kita sambung, okey, dalam kita masukkan bendali brake sehingga sampai kepada piston yang lebih besar, iaitu pada tayar kenderaan. Dan yang ini adalah pedal brake yang ada pada tempat memandu. Jadi bila kita tekan, tekanan akan dipindahkan secara seragam ke semua dalam bendali dan akhirnya menghentikan kenderaan. Okey, ini adalah dalam apa ni kita panggil yang kita untuk angkat kenderaan tu. Kalau kita nak repair tayar kalau bocor, kita akan gunakan apa kita panggil ni jack kenderaan. Okey, kita akan letakkan di sini dan kita akan tekan pemegang jack. Okey, jadi bila kita tekan pemegang jack, okey, tekanan akan dialirkan ke semua bahagian cecair dan menolak, okey, menyebabkan daya F2 terhasil pada omboh yang lebih besar dan akhirnya menolak kenderaan naik. Dan jack ini kita tekan banyak kali lah. Sekali kita tekan, dia akan hasilkan satu tekanan, dan bila kali kedua, okey, kita tekan lagi. Okey, bila kita tekan kali pertama, dia bergerak ke sana. Kemudian bila kita tarik, okey, bila kita tolak ke bawah, okey, ini akan tolak dan menyebabkan bendali menolak omboh ke atas. Okey, dan bila kita tarik ke atas, okey, di sini ada injap ini tertutup, okey, menyebabkan bila kita tarik ke atas, takungan bendali ini akan bergerak memenuhi ruangan di sini. Sebab tadi kita dah tolak ke bawah, jadi cecair dah bergerak ke sana. Jadi bila kita tarik semula ke atas, okey, ini dah tertutup, jadi injap B akan terbuka dan cecair ini akan memenuhi semula ruangan di sini. Okey, bila kita tolak lagi sekali, okey, injap B tertutup, injap A akan terbuka, menyebabkan cecair bergerak, tekanan bergerak ke sini bersama cecair dan menolak
omboh ini ke atas. Okey, dia akan berulang-ulang sehingga kita berhenti menolak pemegang jack ni. Okey, sekarang kita lihat contoh. Okey, contoh yang pertama. Okey, yang pertama dia minta kamu cari faktor penggandaan, yang kedua daya output. Okey, daya input adalah 12, luas permukaan input adalah 10 cm, luas permukaan output adalah 50 cm. Jadi macam mana nak cari penggandaan? Okey, faktor penggandaan adalah A2 bahagi A1. Jadi 50 bahagi 10 kita dapat faktor penggandaan adalah 5. Jadi sekarang yang kita nak cari F2. Jadi untuk kita nak cari F2 berapa? Jadi faktor penggandaan adalah 5. Jadi F1 sama 12. Jadi F2 adalah A2 bahagi A1. A2 bahagi A1 ni kita dah kira tadi iaitu 5. Jadi 5 darab dengan 12 kita dapat 60 Newton. Ini cara nak kira jika ditanya faktor penggandaan. Okey, untuk contoh yang kedua, okey, soalan straightforward, soalan tanpa ada faktor penggandaan. Okey, jadi dia bagi di sini input, daya input yang mampu dikenakan oleh penunggang basikal adalah 60 Newton. Silinder input luas 0.8, jadi F1 60 Newton, A1 0.80 cm persegi. Jadi berapakah luas kereta rentas? Okey, dicari A2 berapa jika F2 adalah 840 Newton. Okey, kalau saya soalan yang panjang macam ni, saya suka keluarkan maklumat yang dia bagi kat luar. Okey, saya suka buat macam ni. Okey, jadi apa yang dia nak, apa yang dia beri, saya suka keluarkan macam ni. Kenapa? Supaya senang saya nak cari formula apa yang digunakan. Kalau macam sekarang kita dah tahu, kalau kita belajar Pascal, tetapi dalam exam dia campur soalan, tak tahu tak subjek apa, tajuk apa. Jadi saya suka bila soalan panjang macam ni, tolong keluarkan maklumat ini. Tolong keluarkan. Okey. Okey, sekarang kita dah tahu kita nak cari luas permukaan, luas A2. Jadi kita guna formula tadi dah. F2 bahagi A2 sama dengan F1 bahagi A1. Jadi ubah equation ni, kita dapat 2 sama dengan F2 bahagi F1 darab dengan A1. Betul tak? Okey, okey, ini. Jadi gantilah, kamu gantikan. Okey. Jadi ini inilah. Okey, ini A2, ini adalah F2, ini adalah A1, ini adalah F1. Okey, ini F2, ini A1, ini F1. Okey, kalau dia digantikan dahulu, kalau saya suka buat subjek dulu. A2 sama dengan F2 bahagi F1 A1. Kalau saya suka buat macam ini dahulu baru saya ganti. Okey, kalau cara saya buat ini dulu. Saya buat ini dahulu baru saya ganti akhir sekali. Okey, sebab saya tak suka bawa benda yang panjang-panjang ni. Okey, saya buat macam ni baru saya ganti. Okey, kalau kamu nak ganti dahulu baru ubah pun tak ada masalah. Jadi jawapannya kamu dapat adalah 11.2 cm squared. Jadi unit ini tak perlu ubah sebab nanti kamu tinggalkan sahaja jawapan belakang dalam unit yang ni. Melainkan kalau dia minta tinggalkan jawapan dalam unit tertentu, itu kamu kena ubah. Okey. Okey, jadi itu sahaja untuk prinsip Pascal.